Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada para hadirin yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama hadir dalam forum kali ini. InsyaAllah hari ini kita akan berdiskusi secara ilmiah dengan ahli panel kita tentang suatu tajuk yang sangat penting, iaitu amboi cantik berbahasa. Sebelum kita bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita kupas tajuk ini dengan lebih mendalam, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu, jangan risau kerana anda sememangnya tidak asing lagi dengan ahli panel kita, iaitu panel pertama, Puan Wan Nurul Afiqah binti Zainuddin, seorang pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka yang telah berkhidmat selama 7 tahun. Apa khabar Puan? Khabar Alhamdulillah sihat. Terima Baik. kasih. Seterusnya, panel kedua iaitu Cik Julana Farhana binti Juni atau terkenal dengan nama Farhana dalam kalangan pembaca novel. Beliau adalah seorang penulis novel yang terkenal pada ketika ini dengan jumlah novel kira-kira 12 buah. Betul ke Cik Farhana? Ya, betul Cik Alia Sarah. Ya. Forum kita menjadi lebih meriah dengan kedatangan saudari Irma Syahira binti Hasyari yang merupakan penerima anugerah penulisan terbaik di Asia Tenggara atau Southeast Asia Write Award pada tahun 2020. Sihat Cik Irma? Alhamdulillah, sihat saudari. Baik, Alhamdulillah. Kita beralih kepada panel terakhir kita yang merupakan seorang pensyarah bahasa di Universiti Malaya, Dr. Nur Haslina binti Rosni yang merupakan pakar dalam bidang bahasa. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Baik. Jadi topik yang akan dibahaskan pada hari ini ialah amboi cantiknya bahasa. Izinkan saya menerangkan serba sedikit tentang apa itu maksud bahasa. Bahasa ialah kebolehan semula jadi manusia yang berupa satu sistem bunyi yang arbitrary yang dipersetujui dan digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi. Bahasa juga boleh didefinisikan sebagai alat untuk menyatakan perasaan, pendapat, fikiran dan sebagainya. Manakala bahasa Melayu atau Malaysia pula merujuk kepada bahasa yang telah diwartakan sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa pertuturan rasmi di negara ini sejak merdeka. Pada zaman milenium ini, bahasa sudah biasa jadikan sebagai cerucuk utama dalam melambangkan sesuatu bangsa dan negara. Bahasa merupakan satu simbolik perdana dalam menentukan martabat bangsa dan negara. Seperti yang kita ketahui, slogan bahasa jiwa bangsa acap kali diwara-warakan di dada-dada akhbar, di corong-corong radio dan televisyen serta galakan daripada tokoh-tokoh terkemuka di negara kita sendiri. Namun begitu, masih ada lagi insan yang tidak menghargai bahasa kebangsaan, sebaliknya mengagung-agungkan bahasa lain, terutamanya bahasa Inggeris. Selain itu, kita dapat lihat sesetengah bahasa, ayat, perkataan yang agak tidak sesuai digunakan dan saya yakin para penonton dan juga ahli panel bersetuju bahawa penggunaan bahasa atau pencemaran bahasa yang sangat meluas bukan sahaja dalam filem-filem tempatan tetapi juga di dalam lagu-lagu di negara ini. Dan kita dapat lihat ia menjelajahi sehingga ke media cetak seperti majalah dan juga komik. Komik ini saya rasa ia adalah untuk memberikan hiburan tetapi pada masa yang sama ia mengancam penggunaan bahasa Melayu kita. Saya lihat di sini golongan remaja khasnya mudah terikut-ikut dengan bahasa yang dipaparkan di media sosial ataupun di filem atau lagu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Terdapat pencemaran bahasa yang begitu meruncing dalam kehidupan masyarakat kini yang menyebabkan nilai bahasa yang menjadi semakin berkurang. Kalau bahasa Melayu itu tidak diangkat nilai pasarannya, maka kerelevanannya akan jatuh. Jadi, boleh saya tahu apakah yang bermain-main di kotak fikiran Puan Wan sendiri mengenai penggunaan bahasa Melayu pada zaman kini? Silakan Puan.
Terima kasih kepada saudari pengerusi Cik Alia Masarah atas peluang yang diberikan agar dapat saya kemukakan pendapat berdasarkan tajuk forum kita hari ini, iaitu amboi cantiknya bahasa. Berkenaan soalan yang ditujukan oleh Cik Pengerusi kita, pada pendapat saya, bahasa Melayu yang digunakan di media sosial amatlah kurang memberangsangkan. Hal ini kerana media sosial adalah tempat yang digunakan oleh setiap lapisan masyarakat untuk bersantai, mencari hiburan dan sebagainya. Jadi, netizen tidak memberi perhatian dalam penggunaan bahasa yang tepat lagi baik untuk berkomunikasi dalam talian. Saya rasa bukan saya seorang yang perasan akan hal ini, tetapi semua orang yang hadir dalam forum ini juga merasakan hal yang sama. Kenapa saya kata begitu? Baiklah, selain teks yang dikarang dengan tujuan mempromosi produk jualan, saya ingin bertanya kepada semua, adakah kita akan menggunakan bahasa, tata bahasa dan tutur kata yang dengan teliti dan tepat ketika kita bersosial media? Ketika kita membuat siaran langsung dalam Facebook, TikTok, ketika kita membuat video hiburan, ketika kita bercerita tentang aktiviti seharian, saya pasti semua orang hanya menggunakan bahasa sekadar ala kadar saja dan tidak menggunakan tata bahasa yang baik. Itu belum lagi kita kaitkan dengan pengubahan perkataan bahasa Melayu kepada perkataan yang mengikut trend. Contohnya sekarang saya perasan dalam kalangan remaja terdapat perkataan kuban-kuban di mana perkataan tersebut diubah suai dari perkataan bukan-bukan. Dan perkataan bukan-bukan tu diterbalikkan menjadi kuban-kuban. Selain itu, demi hiburan, saya dapati seorang pelawak mengubah setiap perkataan yang dituturnya diakhiri dengan huruf M. Contohnya, cepat menjadi cepam, lambat menjadi lambam. Perkara itu memang menghiburkan rakyat Malaysia, tetapi ia telah mengubah perkataan bahasa Melayu dan mungkin orang akan menganggap bahasa Melayu itu diremeh-temehkan. Jadi dengan permasalahan yang saya sebutkan tadi, saya masih belum boleh mengatakan bahawa penggunaan bahasa dalam kalangan netizen Malaysia di laman sosial adalah baik. Kita masih perlu memperbaiki bahasa dalam percakapan kita, begitu juga dalam penulisan, supaya suatu hari nanti kita dapat menobatkan bahasa Melayu dan membanggakan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Jadi setakat itu saja pendapat saya. Terima kasih saudari. Okey, baik. Terima kasih saudari atas hujah yang mantap sebagai permulaan perbincangan forum kita hari ini. Jelas sekali ya, masyarakat kini memandang enteng tentang penggunaan bahasa Melayu itu. Seperti yang dikatakan oleh saudari Wan sebentar tadi, media sosial digunakan oleh segenap lapisan masyarakat. Jadi, saudari Juliana, adakah media sosial memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu? Silakan. Kepada saudari moderator kita hari ini, Cik Alia Masarah yang begitu manis orangnya, barisan panel dan hadirin yang saya kasihi sekalian. Berdasarkan soalan yang ditanyakan oleh Cik Alia sebentar tadi, jawapan saya ialah benar bahawa media sosial memainkan peranan penting dalam mendapatkan bahasa Melayu. Ini dikatakan demikian kerana, seperti yang kita sedia maklum, rakyat kini tanpa mengira umur lebih banyak menghabiskan masa dengan melayari media sosial. Jika ditanya kepada para penonton kita sekarang ini, berkemungkinan rata-rata mempunyai purata penggunaan telefon bimbit yang tinggi. Sejujurnya, saya juga begitu. Tambahan lagi, sebagai seorang penulis, saya sentiasa dan inspirasi untuk menulis.
Saya juga banyak berinteraksi bersama peminat-peminat penulisan saya, membaca suap balik orang ramai terhadap buku-buku keluaran saya di sosial media seperti Twitter dan Facebook dan pelbagai lagi. Kira tidak asinglah media sosial ini kepada saya sebab mudah kan, semuanya di hujung jari sahaja. Sambil-sambil menunggu pun boleh mengaksesnya. Apa yang saya boleh katakan di sini, media sosial sangat memberi impak yang besar terutamanya kepada para remaja. Kalau boleh, semua trend ingin mereka ikuti. Ini telah pun disebut oleh saudari Wen sebentar tadi. Selain daripada lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris untuk berinteraksi, perkataan-perkataan Selangor juga kerap digunakan. Contohnya pada masa ini, salah satu perkataan yang sering digunakan oleh remaja kini adalah tiber. Tiber ini sebenarnya merupakan singkatan untuk tiba-tiba. Ini nampak saja remeh, tapi sebenarnya tidak. Boleh diperkatakan majoriti besar orang yang menggunakan media sosial tahu akan perkataan ini. Saya rasa pencetus perkataan ini sendiri juga langsung tak pernah menyangkakan perkataan ini akan menjadi seperti satu fenomena yang mana golongan muda zaman ini merasakan ia satu perkara yang sangat menarik untuk menyebut tiber di setiap akhir ayat. Saya bagi satu contoh. Alia nampak cantik lah hari ini, tiber. Perkara ini mungkin didengari sedikit kelakar di sini, tapi itulah realitinya sekarang. Saya sendiri telah melihat dan mendengar perkataan ini digunakan di dunia nyata seperti di corong-corong radio juga. Ia tidak hanya terbatas di laman sosial sahaja. Isu ini lebih kuranglah dengan isu koyak yang digunakan membawa makna seperti terasa. Siapa yang tahu isu ni, dia tahulah ya. Sampai ke Palestin sana perkataan ini digunakan. Nampak tak impak media sosial ini? Sebab itu kita tidak boleh ambil mudah. Sekiranya bahasa di lapangan media sosial ini terus-terusan dipandang enteng oleh bangsa kita sendiri dan pihak media, berkemungkinan besar bahasa kita ini akan terhakis. Oleh itu, saya berpendapat bahawa anak-anak Melayu muda kini perlu bangkit untuk mula mempelajari kepentingan bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu dan bertindak untuk mengangkat martabatnya semula. Melihat kepada impak media sosial, jelas ia merupakan jalan termudah dan pantas untuk memulakannya. Jika bukan kita sendiri yang mula, siapa lagi? Jadi kita perlu memanfaatkan media sosial ini untuk memartabatkan semula bahasa Melayu kita. Saya serahkan semula kepada Cik Moderator kita. Okey, baik. Terima kasih Saudari Julana atas perkongsian dan penerangan mengenai betapa besarnya impak media sosial dalam mempengaruhi bahasa dalam kehidupan masyarakat. Saya amat bersetuju dengan contoh-contoh penggunaan bahasa Melayu di media sosial yang diberikan oleh Saudari Julana sebentar tadi. Sudah terang lagi bersuluh, sememangnya mangsa pencemaran bahasa ini tidak lain, tidak bukan adalah kanak-kanak dan golongan remaja kerana golongan ini menggunakan media sebagai salah satu alat untuk bersosial dan berkomunikasi. Maka tidak hairanlah jika generasi muda kini tidak mempunyai penggunaan bahasa yang baik serta mereka juga tidak mempunyai kesantunan dalam menuturkan bahasa. Seterusnya kita beralih kepada ahli panel yang ketiga iaitu Cik Irma Syahira. Baik, Cik Irma ini sebenarnya seorang accountant yang mempunyai minat yang tinggi terhadap penulisan dan sastra bahasa Melayu. Beliau gemar menulis cerpen, novel, sajak dan puisi pada waktu lapang. Beliau juga telah mendapat anugerah penulis terbaik di peringkat Asia Tenggara pada tahun 2020. Jadi Cik Irma, boleh Cik Irma kongsikan bagaimana Cik Irma boleh jatuh cinta kepada bahasa Melayu? Silakan Cik Irma. Terima kasih kepada Cik Alia selaku moderator untuk soalan yang diajukan. Saya jatuh cinta kepada bahasa Melayu ini kerana konteks dan sifat bahasa Melayu itu sendiri. Bahasa Melayu mempunyai peraturan yang fleksibel dan tidak bersifat mengikat. Misalnya di dalam pembinaan puisi, kita boleh melanggar peraturan tata bahasa untuk menyampaikan sesuatu maksud. Akan tetapi, di dalam pembinaan novel dan cerpen, tata bahasa itu perlu dijaga untuk tujuan yang sama bagi menyampaikan maksudnya. Di dalam puisi, kita jarang sekali menggunakan singkatan perkataan seperti tak, pun, lah, tetapi berbeza konsepnya dengan novel, cerpen dan drama pentas yang memberikan keizinan untuk menggunakan singkatan seperti ini. Kelonggaran ini yang membuatkan saya mencintai bahasa Melayu kerana ia memberikan saya kebebasan untuk berkarya tetapi saya masih mampu mempertabatkan bahasa Melayu. Apabila saya sudah berkecimpung di dalam dunia sastra ini, saya melihat kekuatan sesuatu bahasa
sebenarnya ditentukan oleh pembentukan kata, sama ada ia lahir pada akar bahasa ataupun lahir kerana pinjaman kata. Sebagai contoh, bahasa Inggeris yang pada hari ini boleh dikatakan berada di kemuncak kegemilangan bahasa dunia. Sebelumnya, merupakan bahasa orang miskin, hamba dan lapisan masyarakat paling bawah di Eropah. Perkara ini berlaku kerana bahasa Inggeris membentuk kosakata melalui kaedah pinjaman. Kebanyakan perkataan bahasa Inggeris diambil daripada perkataan-perkataan bahasa Latin dan Greek. Seterusnya, melalui proses penyesuaian. Begitu jugalah bahasa Melayu. Pembentukan kata bahasa Melayu juga lahir daripada kaedah pinjaman. Kita banyak meminjam kosakata daripada bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Sanskrit. Fenomena ini sebenarnya menunjukkan kematangan dan kekuatan bahasa Melayu kerana mampu menguasai bahasa lain dan membentuk perbendaharaan kata sendiri. Hanya bahasa yang berada di puncak kegemilangan sahaja mampu menggunakan kaedah pinjaman ini. Ini kerana kebanyakan bahasa yang telah terhapus berpunca daripada kegagalan memelihara kestabilan bahasa. Inilah antara sebab-sebab yang boleh saya kongsikan mengapa saya mencintai bahasa Melayu. Saya harap ia menjawab persoalan Cik Moderator kita. Baik, terima kasih atas perkongsian Cik Irma yang menarik yang telah membuka minda masyarakat tentang sifat bahasa Melayu yang sebenarnya mudah dan fleksibel. Ia menunjukkan betapa indahnya bahasa Melayu itu sendiri yang sewajarnya menjadi kebanggaan warga Malaysia. Seperti yang kita ketahui, tugas menjadi pendidik bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi, doktor, apakah cabaran dalam mendidik anak-anak muda kini tentang penggunaan bahasa Melayu? Silakan, doktor. Terima kasih kepada saudari moderator kerana sudi menjemput saya ke arena forum pada hari ini. Rakan ahli panel dan hadirin yang dihormati, bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Lautan mana yang tak bergelora? Hidup ini ada pasang surutnya, ada kala kita berada di atas dan ada kala kita berada di bawah. Demikian halnya dengan bahasa Melayu yang indah dan manis saat mengimbau mekarnya bahasa ini. Namun, pahit dan getih juga mengenang kuncupnya bahasa. Bahasa kita ini dimamah ancaman globalisasi sehingga mengikis jati diri anak bangsa. Isu tentang pendaulatan, pemekasan dan pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu tidak pernah lekang dalam mewarnai isu-isu semasa. Walaupun kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara tidak dapat disangkal atau dipertikaikan oleh sesiapa pun kerana telah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, namun dalam dunia realiti abad ke-21 ini, bahasa telah mengalami pelbagai cabaran. Dan berdasarkan kepada soalan saudari tadi, maafkan saya sebagai seorang pensyarah bahasa berhadapan dengan pelbagai cabaran untuk mendidik pelajar agar menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi dengan betul. Antara cabaran perdana bahasa Melayu ialah sikap anak muda ini yang memandang rendah bahasa Melayu sebagai bahasa kelas kedua sehingga malu berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Mereka beranggapan bahasa Melayu ini ialah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat kelas bawahan. Lantas, bahasa Inggeris dianggap bahasa yang menggambarkan kekuatan penuturnya. Maka cabaran utama kita ialah menyuburkan jati diri masyarakat kita, khususnya golongan muda ini supaya mereka menyedari fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan alat komunikasi utama di bumi bertuah ini. Manakala, bahasa Inggeris mempunyai fungsi khusus sebagai bahasa untuk mendapatkan intipati ilmu yang masih belum kita jana dalam masyarakat dan tamadun Melayu. Rentetan daripada pengaruh bahasa Inggeris yang mula mendominasi komunikasi, maka wujudnya satu isu iaitu bahasa rojak. Dan mampukah anak muda sekarang ini menggunakan bahasa Melayu dengan betul sekiranya mereka berada dalam persekitaran dengan menggunakan dialek yang berterusan? Penggunaan bahasa rojak seperti saya bagi contohlah. Kau memang terror lah, di mana perkataan terror sepatutnya digantikan dengan hebat. Dan satu lagi contoh saya berikan, jangan susah hati mah, you punya bos mesti boleh kau tim punya mah. Kau tim itu sepatutnya digantikan dengan istilah bertolak ansur.
Dan penggunaan bahasa rojak seperti tadi sama ada oleh media cetak ataupun media elektronik turut mempengaruhi penguasaan bahasa Melayu anak muda dan masyarakat kini. Kebanyakan anak muda gemar sekali meniru individu tertentu yang barangkali berasa hebat apabila berbicara dengan menggunakan bahasa Melayu yang bercampur aduk dengan bahasa Inggeris. Seperti yang diolah sebentar tadi oleh Cik Farhana mengenai penggunaan bahasa Selangor oleh rakan-rakan dan amalan menggunakan bahasa SMS ini juga tidak kurang pentingnya dalam mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu anak muda sama ada di sekolah maupun peringkat universiti. Dan perkara ini merupakan satu lagi cabaran kepada pensyarah dan pendidik luar lain dalam usaha untuk memperkasakan bahasa Melayu di institusi yang mulia ini. Dan setakat ini itu sajalah yang saya mampu terangkan untuk cabaran dalam mendidik anak muda ini dan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Sekian dari saya. Terima kasih. Okey. Baik, terima kasih doktor. Jadi, siang bagai hari, terang bagai bulan, sememangnya mendepani cabaran memanusiakan manusia ini bukanlah suatu tugas yang mudah. Lebih-lebih lagi, kini hedonisme terus-menerus menjajah minda dan pemikiran generasi muda. Kalau anak-anak didik kita di Malaysia ini, kita tidak dapat atau tidak berjaya mendidik mereka sehingga membolehkan mereka menuturkan bahasa Melayu dengan baik, maka ia merupakan suatu kegagalan besar dalam sistem pendidikan kita. Jadi soalan seterusnya ialah, apakah kepentingan bahasa Melayu untuk dipelajari dengan betul dan baik? Silakan. Mana-mana ahli panel? Okey, boleh saya mulakan dulu? Ya, Uh, silakan. Okey, kita balik kepada sejarah sikitlah. Pentingnya kita belajar bahasa Melayu dengan baik adalah supaya kita tidak menjatuhkan maruah dan tetap mengingati perjuangan orang-orang Melayu yang terdahulu untuk mendaulatkan tanah Melayu kita. Kita perlu tahu kenapa orang-orang Melayu yang terdahulu bersungguh-sungguh ingin menobatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Hal ini kerana negara Malaysia sangat terkenal dengan negara yang mempunyai pelbagai kaum. Demi menyatukan semua kaum dan memudahkan komunikasi antara rakyat, bahasa Melayu telah diangkat dan dijadikan bahasa rasmi. Bahasa Melayu juga perlu dipelajari dengan baik supaya kita dapat membanggakan bahasa negara dalam kalangan orang-orang asing. Seperti yang kita tahu, ketika sejarah dulu, negara kita antara negara yang ramai pendatang asing untuk mendapatkan sumber-sumber macam rempah macam tu kan. So jadi bahasa Melayu ni jadi ketika ramai pelancong dari luar negara, kita dapat mengajar mereka sebagai contoh kata-kata simpulan bahasa atau menunjukkan mereka seni bahasa Melayu seperti syair atau sajak. Dengan ini mereka akan merasa kagum dengan bahasa Melayu. Setakat itu saja saya punya pendapat tentang kepentingan bahasa Melayu. Suka di sini saya ingin menambah sedikit mengenai pentingnya dalam memartabatkan bahasa Melayu ini kerana dapat dilihat selama hampir setengah abad negara menikmati kemerdekaan. Bahasa Melayu ini telah menjadi salah satu asas pembinaan negara yang penting melalui 3 fungsi, iaitu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Sebagai bahasa ilmu, bahasa Melayu telah memungkinkan berlangsungnya pendemokrasian pendidikan apabila sejumlah besar generasi muda mendapat peluang belajar dalam bahasa kebangsaan tanpa kekangan faktor-faktor taraf sosioekonomik dan perasingan etnik serta halangan bahasa pengantar ilmu yang dahulunya didominasi oleh bahasa Inggeris. Baik, terima kasih doktor. Mari kita dengar pula pendapat Cik Irma tentang kepentingan mempelajari bahasa Melayu. Silakan. Baiklah, suka saya untuk menjawab soalan ini melalui beberapa aspek. Pertamanya, aspek intelektual.
Apabila seseorang dapat menerangkan sesuatu fenomena saintifik menggunakan bahasa Melayu dan perkara itu dapat difahami dengan baik oleh masyarakat yang terdiri daripada pelbagai tahap intelek yang berbeza, itu menunjukkan bahasa Melayu layak dijadikan penanda aras dan kayu ukur intelektual. Ini kerana tidak semua lapisan masyarakat memahami bahasa Inggeris. Tetapi, jika menggunakan bahasa Melayu secara menyeluruh, maka proses pendidikan itu lebih mudah disampaikan dan diserap. Keduanya, saya melihat kepentingan bahasa Melayu dipelajari dengan betul dan baik adalah melalui aspek emosi dan psikologi. Penggunaan perkataan sebenarnya dapat membantu pembentukan psikologi seseorang yang juga memberi kesan kepada akhlak dan khasiat seseorang. Misalnya, sebagai orang dewasa, acap kali kita merujuk kepada kanak-kanak yang aktif atau lasak pada sifat jahat atau nakal. Ini secara tidak langsung memberikan maklumat kepada kognitif anak-anak bahawa mereka ini menyusahkan dan mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Perkara ini yang mendorong kepada pemberontakan mereka dan pembinaan personaliti yang buruk. Sebenarnya, bukan memberi kesan kepada mereka juga, tetapi secara tidak langsung memberi kesan kepada emosi kita. Apabila kita menyebut budak itu jahat atau nakal, otak kita secara automatik memberikan signal kepada emosi kita untuk marah. Tetapi, cuba kita menggunakan perkataan aktif. Percayalah pada saya bahawa perkataan itu akan mengubah emosi marah kepada keterujaan. Anak-anak yang mendengar juga akan menjadi aktif dengan gaya yang sihat. Bagaimana? Penggunaan perkataan aktif itu sendiri sudah positif. Kita tahu bahawa aktif merupakan penanda aras tumbesaran anak yang baik. Dengan cara itu, kita dapat mengurus emosi kita untuk mendidik anak-anak ini dengan emosi yang baik, bukan kemarahan yang tidak terkawal. Maka, natijahnya personaliti yang lebih baik dapat dibentuk. Sejujurnya, kita tidak melihat perkara ini dengan serius. Malah, mungkin kita tidak pernah memikirkannya kerana kita tidak dapat melihat hubung kaitnya. Akan tetapi, inilah realitinya dan perlu kita ubah kepincangan kita dalam menggunakan bahasa. Akhir sekali, kepentingan bahasa Melayu dipelajari dengan baik dan betul adalah melalui budaya ilmu. Budaya ilmu sering dikaitkan dengan buku dan sastra. Dunia buku bukan sahaja mengenai penghasilan novel, cerpen, puisi dan drama pentas. Tetapi ia lebih daripada itu. Sebuah bidang buku dan sastra yang hampir kita lupakan adalah bidang penterjemahan. Kita sebenarnya sudah tertinggal di belakang Indonesia jika dibandingkan dalam bidang penterjemahan ini, walaupun negara kita lebih maju dan membangun daripada mereka. Sejak kebelakangan ini, ada usaha menterjemahkan buku kesusastraan bahasa asing kepada bahasa Melayu. Tetapi, kelemahan bidang penterjemahan di Malaysia sangat jelas apabila pihak-pihak ini menemukan kesukaran mencari penterjemah yang baik. Jadi, jika kita mahu bersaing dengan Indonesia, haruslah kita mantapkan dan perbaiki cara kita mempelajari dan menguasai kosakata bahasa Melayu. Bagi saya, ini adalah kepentingan mempelajari bahasa Melayu melalui beberapa perspektif. Baik, terima kasih Cik Irma. Sepertinya Cik Juliana ada yang mahu ditambah. Silakan. Terima kasih Cik Alia. Saya amat bersetuju dengan apa yang dikongsikan oleh barisan panelis lain kita sebentar tadi. Suka ingin saya tambah sedikit tentang kepentingan untuk mempelajari bahasa Melayu dengan betul dan baik ini adalah untuk membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul. Kesalahan bahasa dalam penulisan seperti dalam artikel, berita, rencana dan sebagainya tidak sepatutnya berlaku. Tambahan lagi apabila penulisnya sendiri berbangsa Melayu. Satu contoh kesalahan bahasa yang pernah saya jumpai adalah daripada pagi sehingga petang. Arah, tempat dan masa sepatutnya menggunakan kata sendi dari dan bukannya daripada. Kita dengar macam tiada kesalahan, akan tetapi sebenarnya ia salah.
Ini bukan sahaja terbatas untuk penulisan ya, kadang-kadang kita juga sering tersilap memilih perkataan yang betul apabila kita bercakap. Saya tidak terkecuali. Itu yang saya maksudkan, hal ini penting untuk membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul. Itu sahaja perkongsian saya untuk yang soalan ini. Baik, terima kasih. Berdasarkan hujah yang diberi oleh keempat-empat ahli panel kita, jelaslah peri pentingnya bahasa Melayu dipelajari dengan betul, dengan baiknya, supaya kita betul-betul dapat memantapkan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia dan seterusnya dapat kita jadikan bahasa Melayu kita itu bukan sekadar satu bahasa untuk dituturkan dalam komunikasi sehari-hari, malah ia menjadi suatu bahasa yang boleh menyatu padukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Apa yang saya dapati, trend pembelajaran bahasa Melayu kita pada hari ini ialah masyarakat Malaysia khususnya generasi muda kini yang memandang enteng terhadap kepentingan bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu, generasi muda adalah kelompok besar dalam masyarakat yang memainkan peranan penting dalam membangunkan negara. Justru itu, bagaimanakah cara untuk melahirkan generasi muda yang meminati dan mencintai bahasa Melayu? Saya amat berbesar hati untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudari moderator kita yang sangat manis pada hari ini. Jadi, mempelajari bahasa Melayu dengan baik dan betul bukan sahaja dengan memperbanyakkan perbendaharaan kata dan menjaga tata bahasa yang baik. Akan tetapi, usaha mengelakkan menggunakan perkataan yang tular yang sifatnya sementara merupakan kaedah untuk memupuk minat dan cinta generasi muda kepada bahasa Melayu. Ironinya, menggunakan perkataan tular dilihat sebagai mengikut arus masa dan dilihat moden. Sedangkan ini hanya akan membuatkan generasi muda gagal menanamkan rasa cinta dan hormat kepada bahasa kebangsaan mereka. Akhirnya, tidak dapat saya lari daripada menyatakan cara untuk melahirkan generasi muda yang mencintai bahasa adalah dengan membaca dan menulis. Terutamanya bahan bacaan sastra. Kerana bahan bacaan sastra bukanlah bahan bacaan yang picisan atau remeh. Selain mengandungi pemikiran dan falsafah kehidupan, karya sastra merupakan gedung perbendaharaan kata dan tata bahasa yang baik serta mapan. Perkara ini kerana orang yang membaca dan menulis akan jatuh cinta kepada keindahan susunan diksi dan tata bahasa yang merupakan komponen kepada bahasa Melayu. Tuntasnya, membaca dan menulis adalah cara paling utama kita perlu usahakan bagi memupuk rasa cinta kepada penggunaan bahasa Melayu di dalam diri generasi muda kini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari atas perkongsian yang sangat jelas. Bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi perkara pertama yang perlu dilakukan untuk mencintai bahasa adalah dengan mengenalnya terlebih dahulu. Membaca merupakan asas yang penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bahasa Melayu. Sebelum kita menutup tirai perbincangan forum kita pada hari ini, saya ingin membuka soalan kepada penonton untuk mengajukan soalan di ruang komen atau boleh membuat panggilan telefon pada nombor 052233. Saya ulang, 052233. InsyaAllah, soalan anda akan dijawab oleh ahli-ahli panel. Okey, saya ada menerima satu panggilan. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Rahmat dan saya merupakan pelajar IPT. Saya nak tanya satu soalan. Ramai yang menganggap bahawa keperluan bahasa Melayu ni adalah sekadar untuk mendapatkan sijil SPM saja. Sebab apabila kita dah mula masuk ke dunia universiti, kebanyakan pengajian adalah dalam bahasa Inggeris. Jadi, apakah pandangan saudari melihat keadaan ini yang di mana
kebanyakan pelajar merasakan bahawa bahasa Melayu hanya untuk tujuan pencapaian akademik. Sebab apabila kita dalam bidang profesional nanti, keperluan dan kebergantungan terhadap bahasa Melayu semakin berkurangan. Jadi, apakah pendapat saudari? Terima kasih. Terima kasih Saudara Rahmat. Sungguh mencabar ya soalan daripada adik Rahmat. Mari kita dengar jawapan daripada Ahli Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Puan Wan Nurul Afiqah. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Pengerusi dan terima kasih juga atas soalan Saudara Rahmat. Secara asasnya, Saudara Rahmat bertanyakan tentang pendapat kita, pendapat saya terhadap anggapan bahasa Melayu hanya untuk kelulusan akademik semasa persekolahan sahaja. Jadi pada pendapat saya, sebahagian orang Melayu sememangnya menganggap bahasa Melayu hanya sekadar untuk mencukupi syarat demi kelulusan semasa peperiksaan seperti PT3 dan SPM. Hal ini mungkin kerana sebahagian itu adalah dari kalangan remaja dan pelajar sendiri. Walau bagaimanapun, saya percaya bahawa bahasa Melayu tetap menjadi asas dalam urusan dunia profesional, iaitu dunia pekerjaan. Kenapa saya bercakap begitu? Kerana dalam urusan pekerjaan, contohnya bisnes ataupun hubungan pihak-pihak atasan dalam satu organisasi, mereka akan menggunakan bahasa Melayu dalam menghasilkan cadangan. Orang kata cadangan tu proposal lah. Jadi selain proposal, kita akan menggunakan surat rasmi untuk berurusan dengan orang atasan. Jadi kalau kita meremehkan bahasa Melayu, ini akan menjejaskan hasil kerja kita semasa dalam dunia pekerjaan. Boleh jadi orang akan menganggap kita sebagai orang yang tidak profesional kerana tidak reti menghasilkan surat rasmi mengikut format yang betul dan sebagainya. Bagi yang memandang tinggi terhadap penggunaan bahasa Inggeris, saya hanya ingin berkata, bahasa Inggeris hanyalah dipandang tinggi kerana kita boleh berkomunikasi antara orang-orang asing dari luar negara. Cuma orang-orang Malaysia sahaja yang sudah salah anggap bahawa sesiapa yang mahir atau fasih berbahasa Inggeris amatlah hebat. Kita sendiri yang menjatuhkan bahasa Melayu di bawah bahasa Inggeris. Jadi saya rasa kita perlu mengubah persepsi tersebut supaya dapat mengubah juga pandangan anak-anak muda terhadap bahasa Melayu. Itu sahaja pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Wan. Semoga ia menjawab pertanyaan adik Rahmat sebentar tadi. Jadi kita menerima soalan kedua daripada Aisyah. Izinkan saya membaca soalan tersebut. Saya seorang pencinta novel. Saya dapati bahawa kebanyakan novel tidak menggunakan bahasa Melayu yang betul. Jadi soalan saya, adakah membaca novel memberi impak yang sama seperti media sosial? Okey, saya rasa soalan ini lebih sesuai dijawab oleh Saudari Juliana. Silakan Saudari. Terima kasih Saudari Aisyah untuk soalan yang diajukan. Bagi menjawab soalan ini, saya merasakan untuk mengatakan bahawa penulisan novel memberi impak kepada bahasa Melayu. Akan tetapi impaknya tidaklah sebesar media sosial. Ini kerana jika mahu dibandingkan antara kedua-dua ini, jumlah pengguna media sosial jauh lebih besar jumlahnya daripada yang membaca novel. Daripada segi penggunaan bahasa Melayu yang betul pula, saya rasa ia bergantung kepada genre novel yang dibaca sebab terdapat sesetengah genre dan jalan cerita akan lebih menarik jika disampaikan dalam bahasa yang sedikit ringan dan lebih santai. Jadi saya rasa tidak semua novel sesuai untuk dijadikan panduan berbahasa. Maaf ya, saya ingin mengambil sedikit pengalaman saya. Saya mempunyai seorang adik perempuan yang merupakan pecinta novel juga seawal usia 10 tahun. Dia mempunyai 2 rak yang penuh dengan buku di dalam biliknya. Satu hari, dia mengungkapkan satu perkataan yang tidak sopan di hadapan saya. Saya berasa agak terkejut dan mula menanyakan beberapa soalan kepadanya. Nak dipendekkan cerita,
Dia menjelaskan bahawa dia tahu perkataan-perkataan yang tidak elok ini daripada novel yang dia baca. Apabila saya minta dia menunjukkan novel-novel tersebut, ternyata memang terbitannya tidak menapis bahasa. Jadi saya hanya perlu diambil serius juga. Para penulis hendaklah memikirkan kesan baik dan kesan buruk sesebuah karya itu. Ini kerana ia dapat meninggalkan kesan terutamanya kepada pembaca-pembaca muda. Tidak semua benda boleh dipantau oleh ibu bapa ya, jadi semua orang juga perlu bertanggungjawab dalam melahirkan generasi yang baik. Saya harap jawapan ini sedikit sebanyak menjawab persoalan saudari Aisyah sebentar tadi. Terima kasih. Terima kasih saudari atas jawapan yang ringkas dan jelas. Hendaklah saya tekankan di sini bahawa bahasa kebangsaan membawa pelbagai kemaslahatan kepada bangsa dan negara. Media cetak, elektronik, media massa boleh membunuh bahasa jika tidak digunakan dengan betul. Penggunaan bahasa yang baik juga dapat mempengaruhi pembentukan psikologi seseorang dan turut memberi kesan kepada akhlak dan khasiat seseorang. Ada pepatah yang mengatakan, hilang bahasa, lenyaplah bangsa. Di sini jelaslah pada kita bahawa bahasa amat penting untuk mengekalkan keamanan negara. Memandangkan kita hidup dalam kelompok masyarakat majmuk, kita seharusnya mengutamakan bahasa Melayu kerana bahasa kebangsaan inilah yang mengikat perpaduan antara kaum. Apabila semua masyarakat bertutur dalam bahasa Melayu, maka Allah bisa tegal biasa dan akan bercambah rasa cinta akan negara. Sesungguhnya bahasa kebangsaan mampu membawa keamanan antara kaum di Malaysia. Lantaran itu, setiap pihak mestilah memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa kebangsaan di negara kita dan setiap individu tidak sewajarnya memandang enteng terhadap perkara ini. Jelaslah setiap pihak harus menggembleng tenaga dalam memartabatkan bahasa kebangsaan supaya bumi emas Malaysia dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi setaraf dengan negara-negara membangun yang lain. Hal ini dapat mendorong kita mencapai matlamat wawasan 2020, seterusnya melahirkan masyarakat yang harmoni. Saya rasa sekian sahaja forum kita hari ini kerana masa amat mencemburui kita. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli panel dan juga para penonton yang turut serta dalam forum ini. Selain itu, saya juga ingin memohon maaf atas kekhilafan diri saya sepanjang mengendalikan forum ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu kekhilafan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not